Okey. Okey. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Cikgu Nurul Syuhada. Okey, jadi saya Muhammad Ikram bin Ismail dari IPG Kampus Ipoh. Okey, tugasan temu bual ni bukan sahaja untuk memenuhi kehendak tugasan assignment budaya dan pembelajaran, tetapi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang aspek kepelbagaian sosio budaya sebelum kami berpraktikum. Okay, jadi sebelum tu mungkin saya nak tanya sikit berkaitan dengan mungkinlah saya nak cikgu kongsikan dulu sedikit latar belakang kerjaya cikgu sepanjang berkhidmat sebagai seorang guru. Seorang guru. Okey. Terima kasih Ikram. Okey, so nanti kita akan kupas soalan Ikram nanti. Okey. Sekarang ni nama saya Nurul Syuhada binti Muhammad Noor. Okey, ini merupakan tahun yang keempat. Tahun yang keempat saya menjadi guru di SMK Saint Anthony, Teluk Intan. Okay, so mostly kebanyakan pelajar yang berada di sekolah ni adalah India dan China lah. Melayu ada tapi minoriti. Kebanyakan pelajar yang belajar dekat sekolah ni adalah pelajar China dan India. Okay, pengalaman Kak Da pula saya ya. Kita nak secara formal ke ni? Oh, boleh. Secara formal. Okey. So pengalaman saya sepanjang menjadi guru. Okey, kita kupas sikit dari aspek sosio budaya kan. Betul. Okey, sepanjang menjadi guru kita dapat lihat sebenarnya benda ni bukan sekarang je. Saya rasa daripada dulu, mungkin daripada Ikram menjadi student, dia akan ada orang kata apa, kumpulan. Masih ada lagi kumpulan-kumpulan etnik yang berbeza lah. Contoh budaya orang Melayu, kaum Melayu, India, Cina, dia mesti walau macam mana pun dia mesti nak juga berada di dalam kelompok dia tersendiri, betul tak? Okay, cumanya mungkin berbeza dari setiap sekolah. Mungkin cara latar belakang sekolah tersebut, macam mana guru-guru dia handle, semua tu boleh memberi kesan kepada pelajar-pelajar tu lah. Okay, macam sekolah Kak Das, sekolah saya pelajar kebanyakannya India dan Cina. Okay, Melayu sedikit saja tapi ada. Okay, so di dalam kelas kalau cikgu ada, situasinya okey lah. Okey, pelajar boleh, dia boleh duduk sebelah kawan dia, pelajar Melayu boleh duduk sebelah pelajar India boleh duduk sebelah pelajar Cina ke apa, dia boleh. Okey, tapi bila cikgu terkeluar je, dia akan pergi juga cari dia punya kumpulan kan. Sebab apa? Itu keselesaan dia. Macam sekolah Kak Da, sekolah saya, pelajar tak ramai. Pelajar memang tak ramai. So dalam satu kelas tu paling ramai pun ada dalam 24 orang. Ada dalam 24 orang. Jadi ada kelas yang kita nampak, sebagai contoh kelas hadapan, dia punya pergaulan berbeza. Kelas hadapan dia boleh bergaul dengan semua. Bila kelas tengah, ada yang boleh bergaul, ada yang tak boleh bergaul, tapi kita pergi kelas hujung sekali tengok-tengok, cara pergaulan tu berbeza. Okey. So apa lagi soalan? Okey, terima kasih. Saya dah tahu sedikit lah tentang latar belakang sekolah yang Kak Da kongsikan tadi. Okey. Mungkin kalau tengok macam tadi, macam banyak kesan implikasi negatif lah. Okay, tapi mungkin boleh Kak Da rumuskan apa kesan positif yang Cikgu Syuhada dapat lihat lah daripada pergaulan sosio budaya tu, macam Kak Da cakap tadi, kelas hadapan sahaja. Dia kebanyakan kelas hadapan. Memang dia okey lah, dia boleh bergaul kan. Okey, mungkin cara didikan di rumah kita tak tahu sebab pembelajaran ni bermula daripada rumah. Okey, cikgu hanya membantu, mendidik, membimbing.
Okey, macam Ikram akan menjadi seorang guru kan nanti. So sebenarnya tanggungjawab tu awak dah kena macam prepare lah. Kita guru, kitalah yang kena bantu kan pelajar. Kadang dia tak tahu cara nak bergaul. Mungkin dari sekolah rendah dia sekolah SJKT, SKT kan, sekolah jenis kebangsaan. Okay, kebanyakan ni kalau datang daripada sekolah kebangsaan, dia tak ada masalah sangat. Okey, kalau dia dari sekolah rendah tu, dia dari sekolah jenis kebangsaan, itu dia bagi masa sikit dekat dia. Tapi nak kata kita nampak terlalu jurang tu terlalu besar, pergaulan diorang tu terlalu jarak Melayu, Cina, India, tak. Bukanlah kita telah nampak benda tu saja. Yang positif pun ada. Itulah saya kata tadi bergantung kepada cara didikan ibu bapa di rumah. Itu yang permulaan sekali. Okay, so bila dah datang sekolah, kitalah cikgu-cikgu. Bila kita dah nampak benda tu, kita kena ada solusi. Kita kena ada solution. Okay, nama pun sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. So kita nak belajar mesti dalam satu kumpulan. Nak tak nak, kita sebagai guru yang perlu bijak. Kita yang kena tahu, okey macam ni, sepatutnya. Sebab tu dalam pembelajaran abad ke-21, kalau awak tengok balik ada macam-macam aktiviti kan kita boleh buat. Kebanyakannya ada juga aktiviti berkumpulan. Kenapa aktiviti berkumpulan? Sedangkan aktiviti individu pun boleh. Tak semestinya aktiviti individu tu salah. Kenapa kena aktiviti berkumpulan? Sebab ni lah kita tak nak ada kumpulan-kumpulan macam dalam kelas ni. So kalau dari aspek positif yang saya nampak, okay, ni daripada kalau memang dia dah daripada rumah didikan dia bagus, kalau memang dia dah dari sekolah kebangsaan, so dia dah ada basic tu, dia dah pernah berkawan dengan setiap kaum. So dia masuk sekolah menengah, dia tak ada masalah. Okay, dia tak ada masalah bergaul ke, guru-guru pula membantu, membimbing. Jadi pembelajaran tu akan jadi lagi smooth, lagi santai, kata lagi enjoy. Sebab apa? Kita belajar dalam kelas melibatkan semua. Cikgu lah, kalau Ikram sebagai guru, Ikram cakap okey, awak boleh pilih ahli awak sendiri. Okey, kebanyakan untuk tingkatan 1 lah kan. Kalau dia dah tingkatan 4, 5, okey, kalau macam sekolah rendah mungkin darjah 5, darjah 6 dia dah boleh berfikir. Kalau dia darjah 1, kalau dia tingkatan 1, gurulah. Okey, boleh tak dalam kumpulan saya nak ada Ahmad, ada Meling ke, ada Chong, ada Mutu. Macam tu. Ikram sebagai guru sebagai pembimbing, pembantu. Okay, you lah yang akan membuatkan kelas tu sesi pembelajaran dia macam mana, melibatkan siapa. Okay, kalau semua tu dah cantik, okay, murid dah tak rasa janggal, kita tak boleh salahkan murid kan, sebab mungkin latar belakang di rumah dia berbeza, kita tak boleh salahkan murid. So kita bantu. Kalau semua tu cantik, you boleh sebagai guru awak berjaya, itu awak punya kejayaan yang paling besar sekali. Murid-murid pun akan ingat, cikgu ni lah yang buat aku jadi, bukan tak malu, maksudnya lebih berkeyakinan. Nak bercakap dalam kelas, nak bergaul dengan kawan yang lain-lain kaum. Okay, so bila you dah berjaya, awak dah berjaya ni, so pembelajaran tu memang akan cantik. Untuk sukan, okay, sukan tu kita tahu aktiviti sukan, aktiviti berkumpulan, semangat pasukan. Okay, kalau ada lagi semua ni setiap India, Cina, Melayu, Iban, Kadazan, tak kisahlah, awak boleh nampak perbezaan dia. Semangat tu akan lagi kuat lah. Sebab apa? Kita ni Malaysia kan, kita tahu Malaysia ada pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai etnik. So kalau kita tak menggunakan benda tu, sangat sayang, sangat rugi. Awak generasi muda macam saya pun generasi muda, kita lah yang memulakan kalau benda tu masih belum berlaku. Kalau awak pergi sekolah tu, awak tengok cantik lah, bagus lah pergaulan dia.
Tak ada masalah, awak hanya meneruskan atau kita cantikkan lagi, murnikan lagi. Okey. Lagi Ikram? Okey, terima kasih dengan maklumat Cikgu Syuhada tadi. Okey, saya rasa dah sangat menjawab dah untuk soalan tugasan saya. Mungkin Cikgu ada sedikit nasihat. Dapat tak? Ada tak? Oh, nasihat. Nasihat kepada guru-guru baru yang akan menempuh pelbagai cabaran nanti. Okey, satu je nasihat saya. Okey, bila kita masuk sekolah baru, kita cuba kurangkan merungut. Awak kurangkan merungut, mesti awak boleh jadi cikgu yang bagus, cikgu yang disenangi oleh rakan-rakan guru. Bukan rakan-rakan guru sahaja, kerani sekolah, tukang cuci sekolah, cleaner kan. Okey, first kurangkan merungut. Sebab apa? Bila kita jadi guru baru, kita nak tak nak tugas yang baru yang kita tak pernah belajar dekat EU, dekat IPG, kita kena buat. So dari situ kita kurangkan merungut. Mesti memang semua orang tak tahu. Alah, aku tak tahu kenapa bagi aku jawatan ni, Tak apa, kita ambil sebagai pembelajaran lah. Kita yang nak jadi cikgu kan. Kita ambil sebagai cabaran. Kurangkan merungut. Itu yang paling first sekali. Tak tahu, tanya. Jangan sombong, tak tahu tanya, kurangkan merungut. Lepas tu kalau kita tak mampu, awak tak mampu, okey, terus berlaku jujur. Maaf, saya tak mampu, saya tak tahu, boleh tak bantu saya? Jangan tak tahu tapi tak nak tanya. Malu. So itu akan buatkan kerja kita lagi akan jadi you akan kumpul kerja you, kita yang akan stres. So first kali masuk sekolah, awak memang kena tanam dalam fikiran awak, kerja memang banyak. Itu normal kan, guru sekarang. Kerja memang banyak. Nak guru yang baru masuk tahun pertama tu kena ready fizikal dan mental. Sebab kita ada dua benda kita nak kawal. Satu pelajar, satu lagi kerja kita. Kerja yang kita memang tak pernah belajar masa dekat IPG dengan universiti. Benda dua tu benda baru dalam hidup kita. So tanamkan dalam diri, kurang merungut. Itu memang awak akan rasa positif. Okey, lagi? Ada apa lagi tak yang tertinggal? Yang tertinggal, mungkin latar belakang tadi saya hanya letak tahun je kan? Dah tahu ada sekolah dekat macam mana, ada India, ada Chinese. Betul. Dah sesuai dengan tugas saya. Betul. So nak kata benda ni terlalu negatif tak juga, sebab ada sekolah yang sangat bagus pergaulan dia. Kita boleh tengok ada banyak sebenarnya. Kalau kita nak kaji, contoh awak sambung PhD ke, master ke, kita akan buat thesis kan. Dari situ, kalau awak pergi satu sekolah ni, awak tengok pergaulan dia cantik. Awak pergi sekolah B, kenapa pergaulan dia macam ni? Dari situ you kena kaji pula latar belakang pelajar. Ini pelajar dari background dia, daripada kampung ke, daripada bandar ke. Tak cukup lagi, kaji lagi sekolah rendah dia macam mana. Tak cukup lagi, kaji lagi parents dia, pekerjaan parents dia macam mana. Itu semua memberi kesan lah dekat pelajar-pelajar tu. Kita tak boleh terus cakap, pergaulan pelajar setiap sekolah sangat bagus. Tak bolehlah kita buat rumusan macam tu kan. Ataupun pergaulan pelajar setiap sekolah sangat teruk. Tak boleh. Kita kena macam apa yang Ikram buat sekarang ni betul. Salah satunya adalah sesi temu bual. Tanya sendiri kepada guru yang mengalami, guru yang berpengalaman mengajar sekolah yang ada perbezaan kaum ni kan. Okey, menjawab tak semua soalan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Syuhada yang sudi meluangkan masa. Kalau pada saya dah sangat menjawab lah. Saya pun terkejut mas tanya satu dua soalan pun dah dapat konten. Alhamdulillah. So daripada video kita ni, kita Google Meet ni, so nanti Ikram akan macam mana tu? Hantar assignment tu macam mana? Akan writing lah, tulis. Tulis penulisan dulu tentang
macam mana sekolah ni berkaitan dengan sosio budaya dia lah. Dari segi murid, dari segi kesan tadi yang Segi Cikgu Syahada kesan. cakap. Nanti kena present lah dekat lecturer. Tak. Sekadar penulisan. Sekadar penulisan. Okey. So kalau ada lagi maklumat yang terlepas, boleh bagi tahu dekat Anum. Nanti Anum bagi tahu lah Kak Dah. Mungkin ada lagi maklumat dan kejap lagi Ikra kata, sebenarnya nak tanya ni. Mungkin terlepas kan? Okey, boleh je tanya anytime. Kak Dah boleh jawab. Okay. Nak cakap terima kasih lah dekat Cikgu Syuhada sebab sudi meluangkan masa tu. Ya, sama-sama. Tak ada masalah. Saya suka berkongsi sebab saya pun pernah menjadi student kan, pernah jadi pelajar, tahu macam mana nak siapkan assignment tu, nak cari siapa. Saya faham lah benda tu. Okay.